semua. Selamat sejahtera. Kita bertemu lagi hari ini. Saya harap semua dalam keadaan sihat-sihat belaka. Semoga murid-murid sekalian bebas daripada virus COVID-19. Nama saya Syira binti Abdul Razak, mengajar subjek pendidikan moral di SMK Derma, Kangar, Perlis. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada JPN Perlis, MAIPS, JAIPS dan yang paling penting ialah Kerajaan Negeri Perlis kerana sekali lagi memberi peluang kepada saya, memberi peluang dan kepercayaan kepada saya untuk menjadi tenaga pengajar dalam program tuition online Perlis Mengaji ini. Untuk pengetahuan semua, sepanjang program ini diadakan khas untuk membantu murid-murid belajar di rumah sepanjang tempoh PKP agar murid-murid tidak ketinggalan dalam pelajaran dan menggunakan waktu yang ada dengan aktiviti yang bermanfaat. Bukan sahaja subjek pendidikan moral, tetapi terdapat pelbagai lagi subjek di sekolah rendah dan sekolah menengah yang akan disampaikan oleh tenaga-tenaga pengajar yang sangat berbakat sepanjang tempoh PKP ini. Baiklah murid-murid, hari ini saya akan menyampaikan isi pelajaran dalam bidang kelima iaitu hak asasi manusia. Untuk makluman semua, apa yang akan saya sampaikan nanti adalah gabungan semua nilai dalam bidang ini untuk kedua-dua tingkatan 4 dan 5. Okey, bidang 5, nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Mula-mula murid-murid kena tahu apa maksud hak asasi manusia. Ya. Jadi, semua orang dilahirkan bebas dan saksama tanpa mengira kaum, agama, asal-usul, pendapat dan latar belakang sama ada dari segi sosial, ekonomi dan politik. Dalam kata lain, kita dilahirkan dengan hak asasi manusia tak kira siapa pun kita. Ya. Asas bagi setiap hak asasi manusia ialah kefahaman bahawa setiap insan manusia mempunyai maruah dan harga diri. Okey, jadi hak asasi manusia ini dia adalah bersifat tidak boleh diskriminasi. Ya, tetapi ia adalah sama rata, ia diwarisi dan ia adalah saling bergantungan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mendokumentkan hak-hak asasi manusia yang patut dimiliki oleh setiap insan manusia di dalam Universal Declaration of Human Rights ataupun UDHR atau dalam bahasa Melayunya Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat untuk memastikan maruah dan harga diri manusia adalah dihormati dan dilindungi. Okey, murid-murid kena tahu dalam bidang yang kelima ini iaitu nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kita ada 5 nilai sebenarnya. Jadi dalam 5 nilai itu, yang pertama ialah melindungi hak kanak-kanak, yang kedua melindungi hak pekerja, nilai yang ketiga ialah nilai melindungi hak pengguna. Ya, jadi ada 3 perkataan yang mula dengan perkataan melindungi. Saya ulang balik, nilai melindungi hak kanak-kanak, nilai melindungi hak pekerja dan nilai melindungi hak pengguna. Yang berikutnya ialah nilai menghormati hak golongan kurang berupaya dan akhir sekali ialah nilai menghormati hak wanita. Ya, murid-murid jangan tertukar ya, antara perkataan melindungi dan juga menghormati. Murid-murid tak boleh tukar melindungi hak wanita, salah. Ya, murid-murid tidak boleh buat menghormati hak pekerja, salah. Ya, jadi mesti tepat. Mesti melindungi hak kanak-kanak, mesti melindungi hak pekerja, mesti melindungi hak pengguna. Mesti melindungi, mesti menghormati hak golongan kurang berupaya dan juga mesti menghormati hak wanita. Ingat tu ya. Okey, jadi sekarang kita tengok nilai yang pertama dulu iaitu nilai melindungi hak kanak-kanak. Okey, siapakah kanak-kanak? Dalam mengikut Akta Perlindungan Kanak-kanak tahun 1991, kanak-kanak ialah individu yang berumur kurang daripada 18 tahun. Okey, apakah hak kanak-kanak? Ada 7 hak kanak-kanak. Yang pertama ialah kanak-kanak berhak menikmati sepenuhnya semua hak tanpa perbezaan dan diskriminasi. Hak kanak-kanak yang kedua ialah mendapat perlindungan, peluang dan kemudahan istimewa. Hak yang ketiga, kanak-kanak mempunyai nama dan kewarganegaraan. Hak yang keempat, kanak-kanak berhak mendapat makanan yang cukup, keselamatan sosial, tempat kediaman, rekreasi dan kemudahan perubatan. Hak yang kelima ialah berhak mendapat perlindungan istimewa apabila cacat. Yang keenam, kanak-kanak berhak mendapat kasih sayang ibu bapa, jagaan dan perlindungan. Dan yang terakhir sekali, yang ketujuh, kanak-kanak berhak mendapat perlindungan daripada kezaliman, eksploitasi dan diskriminasi.
Okey, murid-murid, terdapat pelbagai pihak yang memainkan peranan dalam melindungi hak kanak-kanak. Ya, ada yang agensi kerajaan dan juga ada agensi yang bukan kerajaan. Okey, yang pertama ialah agensi kerajaan, pihak polis. Apakah tanggungjawab pihak polis dalam melaksanakan nilai melindungi hak kanak-kanak ni ialah yang pertama ialah dia bertanggungjawab menangkap individu yang menganiayai kanak-kanak. Kemudian kerajaan bertanggungjawab memuat kuasa Undang-Undang Akta Perlindungan. JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, berfungsi untuk menyelamat, melindungi, menjaga dan memulihkan kanak-kanak. Manakala pihak hospital pula membuat pemeriksaan dan mengesahkan jika sebarang penganiayaan terhadap kanak-kanak. Kemudian ada agensi bukan kerajaan seperti Rumah Perlindungan. Rumah Perlindungan berfungsi untuk memberi perlindungan, bimbingan dan perkhidmatan kaunseling untuk menjamin perkembangan kanak-kanak yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. Badan bukan kerajaan yang lain adalah melapor kepada pihak berkuasa dan memberi penjelasan mengenai kes-kes yang diterima kepada kerajaan. Okey, ini adalah beberapa kes penganiayaan kanak-kanak. Yang pertama ialah meningkatnya jumlah buruh kanak-kanak. Kemudian penderaan fizikal. Ini adalah contoh penganiayaan kanak-kanak. Kemudian peningkatan kanak-kanak yang mempunyai tekanan emosi. Ini juga dikira sebagai penganiayaan kanak-kanak. Ya, dan akhir sekali ialah kanak-kanak yang tidak diberi peluang bersekolah. Ya, jadi di sini adalah 4 contoh kes yang tinggilah yang berkaitan dengan penganiayaan kanak-kanak. Okey, murid-murid, setiap kanak-kanak perlu disayangi. Kehadiran mereka di sisi kita amat besar maknanya. Kanak-kanak memerlukan belayan dan perhatian kerana mereka belum matang, masih belajar dan perlukan bimbingan serta tunjuk ajar. Selain itu, kanak-kanak perlu diberi pengiktirafan. Kenapa perlu diberi pengiktirafan? Kerana ia adalah satu bentuk motivasi untuk mereka berusaha mencapai kejayaan dalam apa jua bidang. Yang kedua, pengiktirafan ini juga memberi ruang dan peluang kepada kanak-kanak untuk mengasah bakat, menampilkan imej dan membentuk pemikiran yang matang. Kemudian yang berikutnya, tujuan pengiktirafan adalah untuk mewujudkan persaingan supaya mereka akan berusaha dengan lebih gigih dalam mengejar kejayaan yang diimpikan. Okay, jadi ada 2 jenis bentuk pengiktirafan yang kita boleh beri pada kanak-kanak. Yang pertama ialah lisan. Lisan adalah kita mengucapkan perkara-perkara yang memuji kanak-kanak tersebut. Seperti kita katakan bagus, syabas, tahniah, ya, apa lagi? Pendapat anda bernas, baik. Ya, itu adalah yang berbentuk lisan. Kemudian yang bentuk bertulis selalunya ialah sijil penghargaan. Ya, ini adalah 2 bentuk pengiktirafan yang kita boleh berikan kepada kanak-kanak. Okey, sekarang kita akan masuk nilai yang kedua, iaitu nilai melindungi hak pekerja. Okey, ada beberapa undang-undang yang melindungi hak pekerja. Yang pertama ialah Mahkamah Perusahaan. Mahkamah Perusahaan ditubuhkan berdasarkan Akta Perlindungan Industri tahun 1967. Ia berfungsi menyelesaikan pertikaian kerja yang dirujuk kepadanya seperti bayaran gaji atau bayaran lain. Okey, apakah maksud pertikaian kerja? Pertikaian kerja bermaksud pertikaian antara majikan dan para pekerja berkaitan dengan pekerjaan, syarat-syarat perjawatan, keadaan kerja dan ketiadaan jawatan. Okay, yang berikutnya ialah Akta Kerja 1955. Ya, menyediakan rangka kerja undang-undang yang menyeluruh melibatkan perkara yang berikut. Jadi ada 8 perkara dalam rangka kerja undang-undang dan 8 perkara ini juga adalah hak pekerja. Jadi hak pekerja yang pertama ialah pembayaran gaji. Ya, pekerja perlu dibayar gaji. Yang kedua ialah hari rehat. Pekerja berhak mendapat hari rehat. Ya. Yang ketiga, tempoh jam bekerja. Setiap pekerja perlu diberitahu berapa jam dia perlu bekerja. Ya. Kemudian pekerja juga yang keempat berhak mendapat potongan daripada upah. Contohnya caruman KWSP. Okey, yang kelima, hak pekerja yang kelima ialah pemberhentian. Pekerja untuk proses pemberhentian ini dia ada protokol dia. Ya, pekerja tidak boleh diberhentikan begitu sahaja. Ada prosedur-prosedur tertentu yang perlu majikan ikuti. Ini adalah hak pekerja. Ya, kemudian untuk pekerja wanita dia boleh mendapat perlindungan bersalin
Dan akhir sekali, semua pekerja berhak mendapat cuti tahunan. Ya, ini adalah 7 hak pekerja. Ya. Okey. Ini adalah beberapa pihak yang melindungi dan memperjuangkan hak pekerja. Yang pertama ialah Kesatuan Sekerja. Kemudian yang kedua, KSM ataupun Kementerian Sumber Manusia. Dan yang ketiga ialah Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Okey, kita tengok apa peranan pihak-pihak ni. Ya. Peranan Kesatuan Sekerja, KS. Yang pertama, peranan dia adalah menerima aduan daripada pekerja yang tertindas dan dieksploitasi oleh pihak majikan. Yang kedua, menghantar wakil untuk berunding dan membincangkan masalah tersebut. Dan KS juga sering mendalami ilmu pengetahuan seiring dengan perkembangan teknologi maklumat agar tidak ketinggalan dalam meningkatkan mutu perkhidmatan. Peranan Kementerian Sumber Manusia, KSM pula ialah membangunkan sumber tenaga yang berdaya saing, menggalakkan majikan supaya lebih aktif dalam melatih dan meningkatkan pengetahuan pekerja dan juga memastikan dasar-dasar sumber tenaga manusia yang digubal adalah berkualiti dan praktikal untuk dilaksanakan. Okey, kita tengok pula peranan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Peranan Pertubuhan Antarabangsa ini ialah mengiktiraf hak manusia dan hak pekerja. Ia juga mengandungi perkara asas tentang hak pekerja, polisi mengupah pekerja, pengurusan pekerja dan peraturan-peraturan pekerja. Antara hak yang ditetapkan ialah kebebasan membentuk organisasi, hak berpersatuan, menentang kegiatan buruh paksa, mendapat hak yang sama dari segi layanan dan peluang pekerjaan dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan isu pekerjaan. Ini adalah peranan Pertubuhan Buruh Antarabangsa atau ILO. Okey, untuk nilai yang berikutnya, yang ketiga ialah melindungi hak pengguna. Okey, sebelum itu, murid-murid kena tahu siapakah pengguna. Pengguna ialah sesiapa yang mendapatkan sesuatu barangan atau perkhidmatan daripada pasaran untuk kegunaan sendiri dan kegunaan keluarganya. Pengeluar juga ialah pengguna kerana mereka menggunakan barangan dan perkhidmatan. Okay. Kesedaran orang ramai terhadap hak dan kewajipan mereka sebagai pengguna amat penting. Kesedaran ini membantu usaha-usaha pergerakan pengguna dan kerajaan dalam melindungi hak-hak dan kepentingan pengguna. Sikap pengguna yang tidak mengambil tahu tentang fungsi pertubuhan pengguna menyebabkan mereka mudah dieksploitasi oleh peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab. Pertubuhan pengguna berfungsi melindungi pengguna daripada menjadi mangsa eksploitasi tersebut. Okay, ini adalah contoh-contoh eksploitasi peniaga. Yang pertama ialah menyorok barang dengan tujuan menaikkan harga. Kemudian yang kedua ialah tidak meletakkan tanda harga pada barangan. Ya. Yang ketiga, bentuk eksploitasi peniaga yang berikutnya ialah membuat pelabelan barangan yang tidak lengkap. Ya. Kemudian yang keempat, tidak menepati sukatan atau timbangan. Ini contohnya kalau pada label dia mengatakan 500 gram tapi bila timbang sebenarnya mungkin 480 gram saja. Jadi ini maksudnya tidak menepati sukatan atau timbangan. Menjual barang yang mengelirukan dari segi tanda halal dan haram. Ya, ini pun eksploitasi juga. Ya, nampak macam tanda halal yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia tapi sebenarnya mereka buat sendiri, pengeluar buat reka sendiri bentuk logo tersebut. Itu sebenarnya tak boleh juga, itu salah. Ya. Kemudian menjual makanan yang tidak berkhasiat dan boleh memudaratkan kesihatan kanak-kanak. Ini juga adalah eksploitasi peniaga. Ini memang banyak di pasaran. Ya. Jadi kita sebagai pengguna, kita kena bijak, kita kena tengok betul-betul ya, barang apa yang kita nak belikan tu, jangan sampai kita dieksploitasikan oleh peniaga. Okay, jadi ada 8 hak pengguna yang kita semua kena tahu, yang murid-murid kena tahu. Ya, yang pertama ialah mendapatkan pendidikan kepenggunaan. Ya, kita semua berhak mendapat pendidikan kepenggunaan. Ya, kita boleh cari mana-mana, kita boleh dapatkan daripada akhbar, daripada rencana, kita boleh tanya daripada persatuan pengguna, di macam-macam tempat kita boleh dapatkan. Ya. Jadi kita berhak untuk mendapatkan pendidikan kepenggunaan. Yang kedua, mendapat keperluan asas. Itu adalah hak pengguna juga. Ya. Yang ketiga, kita berhak mendapat alam sekitar yang
bersih. Jadi kalau persekitaran rumah kita tidak bersih, ya, kita boleh buat laporan, kita boleh buat aduan. Ya. Mendapat keselamatan, itu adalah hak pengguna juga. Yang kelima, mendapat pampasan ataupun ganti rugi. Ya, sekiranya produk yang kita beli, barang yang kita beli ataupun khidmatan yang kita dapat itu tidak seperti yang diiklankan, tidak seperti yang dilabelkan. Ya, jadi kita berhak mendapat pampasan ataupun ganti rugi. Ya, pampasan atau ganti rugi ni boleh sama ada kita dapat barang yang sama tapi barang yang baru yang lebih elok, ataupun kita boleh dapat kembali wang kita. Ya. Kemudian hak pengguna yang berikutnya lah berhak untuk didengar. Ya, jadi jika kita sebagai pengguna, kita berhak bersuara. Ya, jadi masyarakat sekeliling berhak untuk mendengar suara-suara dan pendapat kita. Ya, itu adalah hak pengguna yang ke-6. Hak pengguna yang ke-7 ialah memilih. Ya, kita sebagai pengguna, kita berhak memilih. Ya, kita tidak ada sesiapa boleh memaksa kita untuk mesti menggunakan perkhidmatan tu, mesti guna barang tu, jangan guna barang ini, tak boleh. Kita sebagai pengguna, kita ada hak. Dan akhir sekali ialah mendapat maklumat. Kita sebagai pengguna, kita berhak sangat untuk mendapat maklumat. Kita boleh bertanya maklumat, kita boleh tanya pada pengeluar, kita boleh tanya pada pekedai, ya, apa yang kamu nak tahu tentang produk atau pembarangan tersebut. Ini adalah 8 hak pengguna yang kita semua perlu tahu. Okey, ya. Peranan agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam melindungi hak pengguna. Ya, jadi yang pertama ialah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna ataupun KPDN HEP. Ya, KPDN HEP bertanggungjawab mewujudkan Akta Perlindungan Pengguna. Pengguna yang mendedahkan penipuan melalui media massa seperti akhbar, tindakan segera akan diambil oleh badan terbabit demi menjaga hak pengguna. Akta-akta yang berkaitan dengan kepenggunaan yang pertama ialah Akta Kawalan Harga 1946, Akta Kawalan Bekalan 1991, Akta Timbang dan Sukat 1972, Akta Sewa Beli 1967, Akta Hak Cipta 1987, Akta Jualan Langsung 1993. Okay, ini adalah beberapa akta yang ada dalam Sukatan Pendidikan Bohra KBSM tingkatan 4 dan 5 yang perlu murid-murid tahu. Ya, apabila nak menjawab dalam peperiksaan, tahun boleh diabaikan. Ya, mungkin dalam soalan akan tanya apakah akta yang berkaitan dengan kepenggunaan. Jadi murid boleh terus jawab Akta Kawalan Harga, tak perlu tahun tersebut. Ya, ataupun terus jawab Akta Kawalan Bekalan. Okay. Jadi ini akta-akta ni murid-murid kena ingat, kena hafal dan kena faham. Okay, peranan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam melindungi hak pengguna yang kedua ialah Tribunal Tuntutan Pengguna. Tribunal ini bertanggungjawab untuk mendengar dan mengadili tuntutan pengguna yang berjumlah tidak melebihi RM5,000 sebagai saluran atau kemudahan alternatif kepada seorang pengguna untuk menuntut ganti rugi dan pampasan daripada seorang pembekal atau penghilang dengan cara mudah, murah dan cepat. Ya, ini adalah peranan Tribunal Tuntutan Pengguna. Yang berikutnya ialah Dasar Pengguna Negara, DPN. Ya, jadi fungsi dasar ini adalah asas segala kepenggunaan. Ya, ia menjamin setiap undang-undang menyediakan peruntukan yang melindungi pengguna, tindakan yang munasabah terhadap kecurangan pembekal atau penghilang dan sistem penyelesaian perundingan yang murah, mudah dan cepat. Dasar pengguna negara juga menggalakkan amalan perdagangan yang saksama dan bertanggungjawab dalam aspek pengeluaran, promosi dan penentuan harga supaya dapat memenuhi keperluan asas pengguna dan keselamatan serta menggalakkan pendekatan keuntungan bersama. Kemudian ada peranan yang berikutnya ialah Pertubuhan Pengguna Antarabangsa atau CI. CI ini adalah gabungan lebih daripada 250 persatuan dari 115 negara. Ia adalah badan induk yang memperjuangkan 8 hak pengguna yang universal. Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia, FOMCA. FOMCA adalah badan bukan kerajaan. Ia adalah majalah utusan pengguna dalam pelbagai bahasa menjadi saluran media yang lantang menyuarakan ketidakpuasan dan penindasan terhadap pengguna. Majalah ini memberi maklumat penting kepada pengguna tentang segala isu berkaitan dengan pengguna dan kepenggunaan. Okay, itu tadi adalah nilai yang berkaitan dengan nilai melindungi hak pengguna.
Okey, sekarang kita akan masuk pada nilai menghormati hak golongan kurang berupaya. Okey, jadi sekarang kita dah masuk nilai yang keempat. Ingat tak yang tiga tadi? Tiga tadi kita dah sebut ialah nilai melindungi hak kanak-kanak, nilai melindungi hak pekerja dan juga nilai melindungi hak pengguna. Dan sekarang kita akan masuk dua lagi nilai, menghormati hak golongan berupaya dan juga yang akhir nanti ialah menghormati hak wanita. Okey, jadi kita tengok nilai menghormati hak golongan kurang berupaya dulu. Okey, hak golongan kurang berupaya. Ada 5 hak untuk golongan kurang berupaya. Yang pertama ialah hak semula jadi untuk dihormati sebagai manusia. Ya, orang-orang golongan kurang upaya ini berhak dihormati sebagai manusia. Hak asasi terhadap kehidupan yang normal sama seperti rakan-rakan mereka yang normal. Yang ketiga, hak untuk menjalani kehidupan sama seperti orang normal tanpa ada diskriminasi kaum, budaya, agama atau bentuk ketidakupayaan mereka. Yang keempat, berhak menerima semua sokongan yang diperlukan untuk membantu mereka menjadi orang yang berdikari. Dan yang kelima ialah orang golongan kurang berupaya ini berhak untuk tinggal bersama keluarga angkat mereka dan sama-sama melibatkan diri dalam kegiatan pendidikan keagamaan, sosial, kreatif dan rekreasi. Jadi orang golongan kurang upaya ini ada memberi sumbangan kepada negara juga, ya. Bukannya mereka itu orang insan yang tak berguna. Ya, dia sama juga dengan golongan yang normal lain. Ya, mereka pun ada menyumbang kepada negara. Contohnya yang pertama ialah dalam bidang penulisan, J.M. Aziz. Beliau menghidap penyakit kusta, tidak dapat melihat dan sebahagian anggotanya cacat. Ya, beliau aktif dalam penulisan genre puisi. Anugerah yang pernah beliau terima ialah Hadiah Sastrawan Malaysia yang diberikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam bidang sosial pula, nama yang masyhur ialah Helen Keller. Beliau cacat penglihatan. Beliau aktif memberi ceramah serta memperjuangkan hak wanita dan golongan kurang upaya. Penubuhan organisasi terbesar untuk golongan cacat penglihatan telah menggunakan namanya iaitu Helen Keller International. Dalam bidang sukan di negara kita, nama-nama seperti Ahmad Amir Hussein, Muhammad Hisham Khairani, Vijayan Subramaniam, Ibrahim Majid dan Lee Shen Chow pun tidak asing lagi bagi kita, ya. Ini lama punyalah, ya. Okey, untuk yang tokoh-tokoh sukan yang terbaru, murid-murid boleh cari di bahan-bahan rujukan yang lain, ya. Okey, murid-murid, kejayaan tokoh-tokoh tersebut membuktikan bahawa golongan kurang upaya juga mempunyai keistimewaan tersendiri. Bimbingan dan sokongan daripada orang normal sangat penting kerana ia menjadi pembakar semangat dan motivasi kepada mereka untuk terus tabah dalam mengejar impian mereka. Okey, jadi bagaimana cara untuk mengamalkan nilai menghormati hak golongan kurang berupaya? Yang pertama ialah kita boleh mengiktiraf sumbangan golongan kurang berupaya dalam bidang sukan dan pembangunan negara. Kita boleh memberi pengiktirafan kepada kejayaan-kejayaan mereka. Yang kedua, kita boleh menganggap mereka sebagai sebahagian daripada masyarakat kita. Kita jangan meminggirkan mereka, kita jangan mencerca, jangan menghina mereka. Ya, walaupun dia tidak sempurna seperti kita, tapi dia adalah manusia biasa juga. Ya. Okey, yang berikutnya ialah kita boleh bersama-sama meraihkan dan menyambut Hari Golongan Kurang Berupaya Sedunia. Ya, walaupun murid-murid asal murid normal, ya, tapi boleh sama-sama menyambut Hari Golongan Kurang Berupaya Sedunia bersama dengan mereka yang golongan yang kurang berupaya ini. Okey, kemudian yang keempat ialah kita boleh memberi pendidikan kepada golongan kurang berupaya. Ya. Ini adalah cara-cara, antara 4 cara yang penting yang boleh kita amalkan untuk menunjukkan yang kita mengamalkan nilai menghormati hak golongan kurang berupaya. Okey, untuk akhir sekali ialah nilai menghormati hak wanita. Okey, apa yang penting dalam menghormati hak wanita ini? Yang pertama, negara kita ada Dasar Wanita Negara ataupun DWN. Sumbangan kaum wanita dalam pembangunan negara amat penting dan bermakna. Mereka bukan sahaja berperanan sebagai seorang isteri, ibu dan pekerja, malah juga sebagai perancang, pelaksana dan turut terlibat dalam membuat keputusan yang penting. Menyedari hakikat ini, kerajaan telah menggubal Dasar Wanita Negara DWN bagi menjamin kebajikan dan kepentingan wanita. Jadi ada 4 dasar dalam Dasar Wanita Negara ini. Yang pertama ialah mendapat ada 4
yang diperjuangkan oleh Dasar Wanita Negara. Yang pertama ialah memperjuang untuk mendapat hak yang sama rata antara lelaki dan wanita melalui perkongsian saksama dalam memperoleh kemudahan sumber, maklumat, peluang penyertaan dan manfaat pembangunan. Yang kedua ialah mengintegrasi semua wanita dalam semua sektor pembangunan negara selaras dengan kemampuan dan kehendak wanita. Yang ketiga yang diperjuangkan oleh Dasar Wanita Negara ialah memberi peluang kepada wanita mengemukakan pendapat dalam penggubalan dasar negara, khususnya dari aspek pendraftan undang-undang. Dan yang akhir sekali, yang telah diperjuangkan oleh Dasar Wanita Negara kita ialah memberi kebebasan hak untuk menembusi semua sektor dan lapisan ekonomi, sosial, politik dan budaya. Jadi ini adalah 4 perkara ataupun 4 perkara yang telah diperjuangkan oleh Dasar Wanita Negara. Okey. Masalah yang sering dihadapi wanita di tempat kerja. Jadi kenapa ada nilai menghormati hak wanita? Kenapa kita perlu tahu, kita faham nilai menghormati hak wanita? Jadi ia adalah berpunca kerana ada beberapa perkara ataupun masalah yang sering dihadapi di tempat kerja. Yang pertama ialah masalah yang sering dihadapi oleh wanita di tempat kerja. Yang pertama ialah suasana kerja ada kalanya menyukarkan wanita yang berumah tangga untuk menyeimbangkan antara tanggungjawab terhadap keluarga dan kerjaya. Yang berikutnya, suasana tempat kerja yang kurang selesa, kurang selamat dan terdedah kepada gangguan seksual. Yang ketiga, masih wujud diskriminasi daripada aspek upah antara pekerja lelaki dan wanita bagi nilai kerja yang sama. Dan yang keempat, wanita sukar meningkatkan kerjaya mereka berbanding dengan kaum lelaki. Ini adalah 4 masalah yang sering dihadapi oleh wanita-wanita yang bekerja. Okey. Jadi ada banyak tokoh negara kita, tokoh wanita negara. Jadi antara yang penting ada yang masuk dalam sukatan tingkatan 4 dan 5. Adalah beberapa wanita di sini. Yang pertama dalam bidang politik adalah Tan Sri Aisyah Ghani. Beliau adalah wartawan yang membakar semangat orang Melayu untuk menentang penjajahan British. Beliau adalah wanita pertama negara yang dilantik sebagai senator di Dewan Negara. Tan Sri Aisyah Ghani juga sentiasa bersedia untuk memperjuangkan hak-hak wanita. Dalam bidang ekonomi pula, kita ada Datuk Maznah Hamid. Datuk Maznah Hamid adalah usahawan wanita yang berjaya dalam bidang kawalan keselamatan. Beliau mengelolakan seminar keusahawanan dan pembangunan insan. Yang berikutnya dalam bidang sosial ialah Puan Elizabeth Vaz. Puan Elizabeth Vaz melibatkan diri secara aktif dalam bidang kebajikan. Beliau memberi perlindungan kepada wanita yang teraniaya dalam rumah tangga. Dalam bidang teknologi, kita ada Profesor Datuk Dr. Mazlan Osman. Beliau adalah wanita pertama yang menjadi Ketua Hal Ehwal Angkasa Lepas di PBB. Beliau adalah pelapor bidang astronomi di Malaysia. Dan akhir sekali, tokoh wanita negara kita dalam bidang budaya ialah Puan Azhar Aziz. Beliau adalah budayawan yang disegani di negara kita. Beliau berusaha mengekalkan dan memperkaya khazanah busana Melayu. Okey, jadi sekarang anda semua, murid-murid semua telah tahu hak-hak asasi manusia. Kita ulang balik, kita ada 5 nilai dalam bidang yang kelima ini. Nilai yang pertama ialah melindungi hak kanak-kanak, nilai yang kedua ialah melindungi hak pekerja, nilai yang ketiga ialah melindungi hak pengguna. Nilai yang keempat ialah menghormati hak wanita dan nilai yang kelima ialah menghormati hak golongan kurang berupaya. Jadi, jika anda dapati hak anda sudah dinafikan, jangan takut, berjuanglah untuk hak anda. Suhakam bersedia menyokong anda. Jadi, siapakah Suhakam ni? Suhakam ialah nama ringkas untuk Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Apakah fungsi Suhakam? Suhakam ditubuhkan oleh Parlimen. Suhakam menasihati kerajaan dalam aspek hak asasi manusia. Suhakam juga bertanggungjawab menyediakan pendidikan berkenaan hak asasi manusia melalui pelbagai program dan latihan. Setiap tahun, Suhakam menyediakan laporan berkenaan aktiviti dan isu hak asasi manusia dan diserahkan kepada Parlimen untuk dibahaskan.
Suhakam juga melindungi dan mempromosi hak asasi manusia kepada seluruh rakyat Malaysia. Okey, oleh itu, ambil tahu hak anda dan peranan anda sebagai masyarakat. Perlu ingat, setiap hak yang dimiliki itu datang dengan tanggungjawab. Kita tengok kata-kata di sini, gunakan hak anda dengan penuh tanggungjawab, hormat hak orang lain sebagaimana anda mahu hak anda dihormati. Jadi jika kalau anda dapat apa-apa aduan yang hendak dibuat, ya, bolehlah hubungi, layari di laman web berikut www.suhakam.org.my. Okay, jadi semoga perkongsian ini dapat menambah kefahaman anda terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Okay. Murid-murid, berikut adalah perkara-perkara penting yang murid perlu faham dan ingat dalam untuk bidang yang kelima ini. Ya, saya harap murid-murid akan terus membuat pembelajaran kendiri di rumah, baca buku teks, cari bahan rujukan tambahan dan jangan lupa buat latihan yang banyak. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Kita bersua lagi pada minggu hadapan untuk kupasan nilai-nilai yang terkandung dalam bidang yang ketujuh, iaitu nilai yang berkaitan dengan keamanan dan keharmonian. Okey, murid-murid tahu ataupun ingat apa nilai yang ada dalam bidang ketujuh. Dia ada 3 nilai. Dan yang pertama ialah hidup bersama secara aman. Yang kedua, nilai saling membantu dan bekerjasama. Dan yang ketiga ialah nilai saling menghormati antara negara. Okay, sebelum tu ada pesanan sedikit macam biasa. Stay at home, hapus COVID-19, thank you frontliners, sokonglah polis mengaji. Dan yang terkini, yang terbaru ialah stay at home and study. Jumpa lagi. Bye-bye.